Didik TV KPM. Okay, sekarang ni Ifan tengah cuba untuk panaskan cecair ni. Tahulah betul ke tak? Ifan, cikgu. dapat nyalakan api ke? Dah cikgu. Ada ke api tu Ifan? Tak, Padam-padam. Jangan lagi. Okey. Kenapa cikgu? Kenapa tak boleh ni? Irfan tengok. Sekiranya pemanasan, kita janganlah halakan mulut tabung didih tu ke arah muka sendiri. Alamak. Muka handsome-handsome nanti sekarang. Patutnya ke sana ke cikgu? Menghala ke arah tak ada orang. Tak ada orang. Kalau sana ada kawan, janganlah dengki kat kawan pula buat hala kat Jangan tak bagi perangai gitu. kan? Okey. Menghala ke arah kawasan yang tak ada orang. Kenapa macam ni Ifan? Kerana kadang-kadang pemanasan ni boleh mengakibatkan pembuakan. Okey. Bila bahan tu membuak mungkin dia tersembur kan? Faham. Jadi Sebab itulah jangan halakan kepada orang lain. Ya, sebab tu kita nak tengok beberapa langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia dan radas. Baik. Itulah yang akan kita bincangkan di segmen yang kali ini. Okey, silakan cikgu. Satu tadi, jangan halakan. Kita dah pilih radas, kena pilih yang betul. Janganlah nak pemanasan guna tabung uji, nanti pecah kan. Okey, dah guna radas yang betul, alat yang betul. Katalah untuk pemanasan tadi kita tak pegang tabung didih dengan tangan. Kita guna kalau tak nanti betul. Aduh, Jadi jangan halakan hujung tabung uji ke arah diri sendiri atau orang lain. Hujung tabung didih kalau pemanasan. Salah tu. Okey. Jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar. Tadi kan kita belajar simbol mudah terbakar tu. Jadi kita tahu ini bahan kimia mudah terbakar. Jadi janganlah kita letak berhampiran sebelah dengan penunuh bansen kita semasa pemanasan. Kalau kena api nanti terbakar. Okey. Kemudian jangan merasa menghidu kecuali dibenarkan oleh guru. Walaupun kita tengok ni gula je, ada eksperimen mungkin guna gula, garam, tapi tak boleh. Ada gula, ada garam yang disediakan daripada tindak balas asid dengan akali. Garam, tapi kita tak rasa garam tu berbeza dengan garam yang di rumah. Okey. Jadi ini langkah-langkah keselamatan. Gunakan cermin pelindung mata. Mungkin kalau kita nak buat pemanasan, mungkin boleh pakai baju makmal. Betul. Ketika mencampurkan, manaskan bahan kimia. Okey. Itu memang wajib untuk seorang saintis cikgu untuk kita pakai baju makmal dan juga pelindung mata. Cermin mata. Okay. Cermin pelindung mata. Okey. Ini antara langkah-langkah keselamatan. Sekiranya Ifan, sekiranya kita ni kita dah mengambil langkah-langkah keselamatan, tapi maklumlah kemalangan. Tidak berbau. Sebab tu kita panggil kemalangan. Sekiranya tiba-tiba ada bahan kimia tertumpah. Alamak. Tumpah pula. Okey. Apa perlu Ifan? Agaklah Ifan, kalau Ifan apa perlu Ifan buat? Kalau saya, mestilah saya bagi tahu cikgu dulu. Betul. Yang pertama, tapi kalau cikgu tu berada di meja lain jauh, kita cepat-cepat basuh. Basuh kawasan yang terkena, mata ke, tangan ke yang terkena bahan kimia tu dengan air yang banyak. Dan kita pun buat bersama kawan kan, rakan sekumpulan, boleh orang lain tu beritahu cikgu. Dengan segera. Beritahu guru, laporkan kepada guru dengan segera. Sekiranya berlaku kebakaran. Alamak, kebakaran pula. Dan melibatkan pemanasan. Sekiranya berlaku kebakaran, apa langkah-langkah yang perlu kita buat? Matikan suis dulu ke cikgu? Kalau ada elektrik, sumber elektrik situ, matikan suis, tapi kebiasaannya panik. Betul. Yang pertama, api. Semua dah boleh lari. Jangan cikgu. panik dulu. Jangan panik. Okey. Biasanya kita di makmal sains ni tak adalah benda yang sangat bahaya boleh menyebabkan kebakaran yang teruk tu. Biasanya penunuh bansen je. Okey, jadi jangan panik. Padamkan peralatan elektrik sekiranya ada. Dan segera Beritahu cikgu. Jangan takut. Biasanya takut. Yelah, takut mungkin dia takut buat salah kan. Dia takut nak beritahu cikgu. Tahu kan kenapa takut tu sebenarnya kena tahu kan. Buat salah lah tu kan. Beritahu guru dengan segera. Jangan bekerja-kerja semua nak keluar berlari-lari panik. Sebenarnya kadang-kadang kemalangan ni berlaku lebih teruk sekiranya panik. Panik masing-masing dah terkejut semua, jadi menyebabkan orang lain yang belakang sedang menjalankan pemanasan juga dah terlanggar dia, dah
semakin teruk. Okey. So jadi sekiranya berlaku kebakaran, pertama matikan suis sekiranya dekatlah, beritahu guru dan boleh keluar makmal dengan teratur lah. Jangan berlari-lari. Sebab kita masa buat eksperimen pun ada kerusi. Betul. Sebab tu masa buat eksperimen, kerusi semua disimpan di dalam meja. Kemudian sekiranya bahan kimia termasuk, macam mana boleh termasuk dalam mulut Alah, ni? kenapa pula masuk dalam mulut tu? Lapar sangat ke? Dan terkena bahagian lain, apa perlu kita buat? Kita bilas dengan air, cikgu. Yang banyak. Yang banyak. Air yang banyak. Jangan kita rasa membazir. Ini untuk keselamatan. Bilas dengan air yang banyak. Jadi nampak tak? Ini antara langkah-langkah benda yang perlu kita tahu sebelum kita nak menjalankan eksperimen. Selepas ni kan kita ada sangat banyak aktiviti, sangat banyak eksperimen. Walaupun eksperimen tu melibatkan air saja, tapi sekiranya pemanasan, ada api di situ, boleh menyebabkan bahaya. Irfan? Banyak dah ni. Dah boleh dah buat eksperimen boleh, selepas cikgu. ni. Mungkin kelas yang seterusnya lah. Betul Irfan. Okey. Jadi kita nak tengok Irfan. Dah faham ni, jangan faham saja, mesti amalkan Irfan ya. Baik. Okey. Cuba kita lihat latihan pengukuhan ni sikit. Berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam makmal sains. Pertama ni Irfan. Irfan jawab ya. Saya baca soalannya. Di sini Irfan ada perkataan yang cikgu dah bagi dekat Irfan untuk Irfan jawab. Okey. Saya baca, Irfan angkat jawapan yang mana satu. Yang pertama, dilarang masuk ke dalam makmal tanpa ada perkataan berlari, kebenaran, menghidu dan juga label. Irfan akan ambil perkataan kebenaran. Okey. Yang ni Irfan buat tadi, cikgu tak minta kebenaran masuk tanpa. Salah tu cikgu. Salah. Yang pertama tadi salah ya. Tanpa kebenaran. Dan nampak dah kenapa perlu kebenaran? Nampak dah cikgu. Sekiranya walaupun benda tu simple, kita kata kita guna air je. Saya guna air je cikgu, tapi sekiranya air tu terkena bahan kimia yang salah, letupan masih boleh berlaku. Bayangkan seorang-seorang diri meletup kat situ. Tak nak. Kan? Kita tak nak. Yang kedua, baca pada botol sebelum menggunakan. Okey, kita kena baca label dulu. Ya. Cuba tengok botol bahan kimia tu. Apa yang kita nak baca ni? Okey, Irfan tengok dulu. Kita nak baca ni cikgu, simbol amaran. Simbol-simbol nama bahan kimia. dia. Betul ke kita ambil bahan yang memang yang kita nak ni? Sebab kalau kita tengok cikgu, botol-botolnya sama sahaja. Betul. Sebab tu kita kena pastikan dulu kita mengambil bahan yang sebenarnya yang betul lah. Cuba angkat yang lain. Okey, nampak. Kalau kita tengok ni, sama tapi tak serupa. Nampak simbolnya lain kan? Simbolnya lain, namanya lain. Ya, betul. Kan? Jadi baca label pada botol sebelum menggunakannya. Jangan asal nampak dekat je terus ambil je. Tak boleh. Kemudian dilarang merasa atau bahan kimia yang ada di dalam makmal. Menghidu. Betul, tak boleh. Kenapa? Sebab tadi ada bahan kimia yang menghasilkan wap atau wasap. Kalau wap dengan wasap dia tu beracun ke, merangsa ke. Boleh membahayakan kesihatan. Ya, betul. Dan dilarang atau bermain di dalam makmal. Kalau dah ada perkataan bermain, tentunya kita tak boleh berlari dalam makmal. Di dalam. Kenapa nak berlari di dalam Janganlah buat sebagai stadium kat situ. Bahaya. Dilarang berlari atau bermain di dalam makmal. Makmal tempat kita menjalankan eksperimen. Sebab kalau kita ada banyak-banyak barang dekat atas meja makmal tu, ada radas, ada bahan kimia. Kalau berlari, tersadung, terjatuh, tertumpah, banyak tu kesan dia. Itulah kita kata kemalangan ni kadang-kadang sepatutnya kita rasa tidak berlaku, tapi disebabkan ada yang bermain. Dia main apa? Simpah air kat kawan. Terkena bahan kimia yang mungkin mudah terbakar, walaupun terkena air dah boleh berlaku kebakaran. Baik cikgu, terima kasih atas segala penjelasan sepanjang 1 jam ini, dan bagaimana pula dengan rumusan tentang pelajaran kita. Silakan cikgu.
So hari ini Irfan, kita dah belajar mengenai nama-nama radas, fungsinya, kegunaan radas-radas, macam mana cara nak lukis, lukislah dengan betul, fungsinya perlu tahu supaya kita tak menggunakan ni secara salah. Dan simbol amaran, kita dah nampak kepentingan simbol amaran tadi, boleh mengelakkan kita daripada kemalangan. Jadi, murid-murid semua, ini pembelajaran kita hari ini, radas dan simbol amaran. Baik. Dan bagaimana pula cara untuk rakan-rakan saya mendapat latihan pengukuhan, cikgu? Di mana? Boleh layari KPM Perkasaku. Dan bagaimana pula prestasi keseluruhan saya hari ini? Very good. Very good. Very good. Cemerlang. Cemerlang, First time lukis dah betul ni. Cikgu dah boleh bersara macam ni. Cikgu dah boleh. Jangan, saya perlukan khidmat cikgu lagi. Didik TV KPM